Oh, bolehkah kita belajar agama melalui internet? Gitu. Sebab zaman internet, kalau zaman tak ada internet nak belajar macam mana? Internet tak ada lagi masa tu. Masa ada lah, kita cakap masa ada. Bolehkah? Ia boleh saja ilmu, ya ilmu pemberian daripada Allah, sebab daripada apa-apa tu sebab melalui internet melalui, kalau kita kata orang ni Allah Ta'ala beri cara laduni, tak ada masalah apa. Tetapi dia panggil ilmu hak zahir, dia nak antara lain talaqi guru, kerana hasil daripada keberkatan. Tu dia banyak. Sebab tu kita contoh kalau kita mengaji hadis, sebab apa ada hukum hadis sahih tak sahih, dhaif, batil, apa sebab. Kalau banyak orang sekarang dakwa nak mengaji hadis, kita hanya nak ikut hadis, nak ikut Quran. Itu betul dakwaan tu, tapi murad tu nak jadi batilun. Kalimatul haq muradu biha batil. Tu hak takut tu. Mana? Tentang dakwah kata mari kita ikut Quran hadis. Betul tak? Ya betul. Tapi tepat yang murad batil betul mana? Kita nak ikut hadis Quran, nak ikut macam mana kita tak faham. Tak usah kena ikut, nak baca pun tak boleh tak faham. Mari kita baca Quran, pakak baca Quran. Ayo nak baca. Baik, bukan nak baca tak boleh. Macam mana? Baik. Lepas kita nak kenalkan hadis, kenal melalui siapa? Kalau kita tanya secara bodoh-bodoh dia panggil. Kita nak ikut hadis Quran, kalau kita mengaji apa hadis? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dia dan juga takrir dia. Ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Perkataan dia, bila perkataan dia hubungkan dengan dengar, apa tu tadi? Rukun qauli ya sakut dengan dengar. Bila ucapan dia ya sakut dengan dengar. Siapa yang mendengar? Kita dengar dah. Ni ada dengar dengan ni, ada dengar, kita dah pernah ada dengar ni. Sebab kita semasa ada di tempat pula, ada dalam majlis kita boleh dengar. Kalau itu bila perkataan Nabi SAW, siapa yang mendengar? Jawabnya orangnya semasa dengan dia ni. Para sahabat tu pun bukan semua yang dengar. Ada yang bekerja pagi tadi. Bila curah pagi kamu kerja ni. Kalau ada kuliah pagi, nanti mu bangun pergi, nanti bangun pergi lepas sudah semaya risalah, ni bangun. Ya ada berapa orang je dengar. Apabila dia berapa orang, masa dia berucap dia dengar itu lah. Faham ni menyapa pula ni kepada yang tak dengar. Sebab dia kata liyuballigh syahidu minkumul ghaibah. Menyampailah oleh orang yang mendengar kepada yang tak dengar. Sebab dia ada kerja ni, kau ni. Wahyu turun Quran tu je baca. Berapa orang yang dengar, tu je dengar. Hak ni menyapa. Apabila disampaikan, hak ni balik kerja misalnya, balik mari, hak ni ada kebun, balik mari, aku dengar Rasulullah SAW kata ucap tadi. Ataupun semalam, semalam aku tak ada balik, aku menego dan sebagainya. Apabila dengar gitu, nak pergi dengar dia sendiri, bukan dia ada lagi pergi. Sungguhkah saya dengar si Ibn Abbas tu cerita masalah, si Umar tu cerita, kau kata ya sebagaimana dia kata tu. Ini panggil cari sanad yang ali. Itu dalam mengaji ilmu mustalah. Jadi apabila kata kita nak ikut Quran, tak apalah, nak ikut hadis ialah perkataan Nabi dan juga perbuatan dia. Bila perbuatan dia bersangkut dengan melihat, siapa yang melihatnya? Orang semasa juga yang melihat. Dan takrir, apa takrir? Dia diam saja. Sahabat buat beberapa perkara, sahabat dah bercakap, dia dengar, dia diam tak kata apa. Ini takrir, akui daripada dia. Hadis juga panggil. Ataupun sahabat buat di mana-mana, dia tak dapat, lepas tu khabaran berita sampai kepada dia, dia diam tak kata apa. Ini takrir daripada dia, jadi akan hadis juga. Maka semua terhati di atas lihat, terhati di atas dengar. Bila terhati di atas dengar lihat, mesti orang yang mendengar, yang melihat orang semasa dengannya. Bila orang semasa dengannya, kita ni masa mana kita ni? 1400 tahun. Tak dengar hadis main mana? Dengar daripada guru kita baca. Guru main mana tu dia baca lagi kita. Pas kita hak siapa? Bukhari riwayat ya. Dia tulis. Tapi apa yang boleh jadi, dia katakan ashahul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari.
Yang paling sahih segala kitab hadis selepas pada Quran ialah kitab yang nama kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab apa boleh kata as-sahhul kutub? Sebab Imam Bukhari dia cara, dia janji dia tak akan tulislah kitab sahih dia akan hadis, melainkan kena cukup syarat yang 5 bagi dia. Kalau tak cukup syarat, isi dia tak sahih. Dia tulislah kitab lain. Dia tulislah kitab ada bil mufrad masalah tarikh ya masalah. Dia tak tulislah kitab yang tak nama sahih. Sebab dia janji. Terkadang sahih di sisi orang lain, di sisi dia tak sahih, tak cukup syarat dia. Antara syarat yang paling penting Bukhari pakai, kena talaqi guru dengan murid. Macam talaqi begini, guru baca, murid dengar, duk beradak begini. Tu guru baca, murid dengar, tulis. Talaqi guru. Di isi Imam Bukhari, walau orang semasa tapi tak pernah beradak guru, tak pernah bertemu guru, dikira tak sah lagi di isi dia. Walaupun di isi Muslim, ia dah tak apa dah. Di isi Muslim dia kata yang ini dengan yang ini semasa. Mungkin dia bertemu siqah sama siqah, cukuplah walaupun tak bertemu betapa asal ke muasarah bersemasa apa cukuplah. Ini ayat terpentingnya berhadap guru, talaqi guru ni. Ia hasil daripada talaqi keberkatan yang kita tak nampak tengok bagi berkat nak ambil tak boleh. Ilmu ambil boleh, keberkatan ni payah. Manfaat ni payah. Ni masalah ni. Tengok ilmu boleh melalui internet, boleh melalui macam-macam zaman baru, zaman moden ni boleh macam-macam. Tapi keberkatan nak talaqi. Sebab tu hadis apabila rawahul Bukhari fi sahihihi, ulama pakai tak bincang lagi tentang sanad-sanadnya, pakai terima selalu dah. Kerana ittifaq. Arti nak jadi sahih tak sahih sebab ulama. Sebab tu kalau kita kata begini, saya nak pakai hadis saja, saya tak mahu ikut ulama. Tu berlawan dah perkataan. Tak ada orang lagi lawan kali. Perkataan dia dah lawan dah tu. Saya nak pakai hadis, ingat. Tak mau pakai ulama, lawan dah lah. Sebab dah hadis nak ambil mana perkataan dia, kita tak dengar pun. Kita tak tengok pun, mesti kita kena ambil lagi kitab. Kitab siapa? Siapa tulis? Ulama tulis. Ulama tulis. Ulama hukum tu, ini sahih, ini dhaif. Seperti kata bila sembahyang tak cukup rukuk, ulama hukum kata tak sah, batil sembahyang itu, nak sembahyang semula. Bila tu sah sembahyang itu. Ni hadis apa tu? Ulama hukum kata sah, ini tidak sah. Apa kita nak pakai hadis? Hadis kata Nabi, nak hadis hak sahih. Sahih tu ulama lah. Tak khabar tu. Kita tak sedar di sini kata. Tak sedar tu kita nak pakai hadis. Kat tu tak apa lagi. Pakai hadis sahih. Sahih tu ulama lagi dah lah. Sebab apa? Tak ada Nabi kata Nabi buat ni sahih. Mana macam tu? Ini sahih. Aku kata sahih. Dah. Ulama pakai ada hukum sahih ni. Maka nak sebab hukumnya mari daripada rawi. Perawi itu sendiri orang ni sifat macam mana. Tu nak ayat kata ilmu itu banyak pada talaqi, guru ke guru. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya ilmu nak dapat dengan ta'allum. Bila kata sebut ta'allum, itu dia ada fa'il maf'ul. Bila tu ta'allum, ta'allum orang yang bersifat dengan ta'allum, orang suduk, dia pihak wukuf dia panggil apa dia? Muta'allim. Bila muta'allim dia kena ada mu'allim. Ada muta'allim, ada mu'allim. Bila ada muta'allim mu'allim, dia kena ada talaqi. Itu dia. Sebab itulah cara pengajian kita orang zaman akhir-akhir ni, kita tinggal dari segi talaqinya banyak. Ini keberkatan kita hilang. Sebab tu kalau kita ambil melalui tu juga, bila kita cari tu kita jumpa minta ijazah, minta apa ni. Kerana terkadang mungkin silap. Ni pernah berlaku yang pernah dia mau ambil dalam tali kaset ke apa, dia hafal ingat. Duduk beberapa hari dia pergi minta ijazah. Ni dia dapat daripada kaset gini, ulang-ulang dia tulis gini. Bila cuba baca nak dengar. Bila baca silap. Tengok. Tengok tu. Bila baca silap. Sebab kita dengar kata nak murojaah tak boleh. Begitulah pendek kata agama Islam ni dia sangat halus. Dia sangat cermat, jimat. Lepas dah. Itulah. Jadi dinasihatkan kepada kita zaman yang sebegini ada kemajuan, zaman kemudahan, dengan kemudahan kita rebutkanlah irtanim khamsan qabla khamsin,
rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara kan. Di zaman kita apa dia, masa kita muda sebelum datang tua, tu dia masa kita sihat sebelum datang sakit, masa kita ada peluang sebelum kita datangkan kesibukan. Tu dia antara lain dah. Maka begitulah kita adakan talaqi guru. Kena ada talaqi guru supaya kita boleh tanya menanya, boleh musyafahah, boleh apa itu ni. Kita mengaji tajwid, kita mengaji dengar saja. Tak cukup kan? Kita nak beradab dengan guru. Baca ini macam mana? Baca we guru dengar. Baca we guru dengar. Ini kurang lagi macam ni atau minta betul, dia tegur, dia royak jalan begini. Itu dia. Itu mesti. Tapi orang kata yang melalui itu sebagai gini saja. Orang kata ambil apa dia bila kita dalam keadaan sibuk. Dalam keadaan sibuk kita rebut juga. Di samping bawa madu kereta, bawa kereta kan, boleh kita duduk dengar sebagai peringatan hak kita belajar. Kita belajar dengan guru, kita menimau guru, beradab guru, pasal ni kita takat tali keset ke apa, buka ulang kita belajar. Itu bagus. Iza takarrara taqarrara. Apabila berulang-ulang dia bertambah tetap. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Bila tetap dia akan jadi kejam ilmunya. Tu ulang-ulang hak kita dengar, mari kita belajar mari. Kalau tak punah belajar guru kita nak dengar semacam, kadang ada silap faham kita. Itu di antara lain. Sebab ilmu bila tidak ada berguru nanti syaitan gurunya. Itu takut sekali. Itu takut sekali. Ya, masa kita cukup. Soalan apa habislah. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sekadar itu. Cukuplah bagi kita dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan lagi umur dan usia kita semuanya di dalam keadaan sihat wal afiyah, serta pula di dalam bertambahkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan pula bertambahkan apa dia amalan yang salihah, dan pulanya bersubur dan barakat, dan pulanya ilmu umur kita yang berpanjang itu semoga-moga Allah Ta'ala menambahkan, meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita. Dengan itu kita rasa masanya cukuplah sekadar ini. Dengan akhir kata wabillahi taufiq.